A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Anda sedang bersama dengan kami di FB Jabatan Mufti Negeri Selangor. Pada hari ini di dalam program Bicara Ilmuwan Falak. Tajuk yang akan kita kupas pada hari ini adalah ilmu falak dalam Al-Quran. Dan sesuai dengan tajuk program ini, ilmuwan yang kami bawakan pada hari ini bukanlah calang-calang orangnya, dan beliau merupakan pakar rujuk falak di hampir semua jabatan mufti negeri-negeri di Malaysia. Dan bersama dengan saya adalah Dr. Rehana binti Abdul Wahab. Beliau merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam di Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana di UM, Doktor? Masih work from home ataupun sudah bersemuka kita? Semua staff perlu masuk ke bekerja lah seperti biasa, namun pembelajaran secara hybrid lah. Ada bagi kursus-kursus amali seperti macam kursus-kursus falak yang berbentuk amali, semua berlaku secara bersemuka, dan bagi kursus-kursus yang secara teoretikal secara bersemuka online lah. Online. Theoretical online. Baik. Tu cabaran pandemik ni, Doktor, kan. Baik, itu tadi ilmuwan yang akan berbincang seharian ataupun seharian, tak sampai sehari lah, tuan-tuan. Beberapa jam ni yang akan datang ni, tuan-tuan perlu sabar dengan kami untuk menggali sedalam mungkin ilmu falak yang akan kita kupas sebentar lagi. Doktor, tuan-tuan, puan-puan dari rahmat Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya untuk menerangkan sedikit format tentang program kita pada hari ini. Dan bersama dengan saya, sebelum saya bertanya soalan, formatnya sebelum saya bertanya soalan kepada doktor, dan sebelum doktor jawab, saya akan minta bantuan seorang sahabat saya, iaitu Ustaz Muhammad Fakhri bin Zamri, dan beliau akan membacakan kepada kita ayat-ayat yang akan kita kupas. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, saya? Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Jadi, kita mulakan dengan soalan pertama kita, Doktor, insya-Allah, ya. Perkataan falak. Soalan pertama saya adalah berkaitan dengan perkataan falak itu sendiri di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-33. Yang akan saya minta tolong pada Ustaz Fakhri untuk bacakan nanti. Dan cuma sebelum tu, soalan saya, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan falak di dalam surah Al-Anbiya ini? Apakah yang dimaksudkan dan apa pula tafsiran para ulama tentang perkataan falak tu? Cuma sebelum doktor jawab, saya minta rakan saya, Ustaz Fakhri, untuk memperdengarkan kepada kita bacaan daripada surah Al-Anbiya ayat ke-33. Silakan, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan. Tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, yakni di angkasa lepas. Sadaqallahul Azim. Jazakallah khairan kathira, sadaqallahu azim. Terima kasih, Ustaz Fakhri. Jadi saya serah kepada doktor surah Al-Anbiya ayat ke-33, perkataan falak di dalam Al-Quran. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustaz moderator yang saya hormati. Jadi bila kita nak tahu tentang bagaimana ilmu falak ini berdasarkan daripada Al-Quran. Sebagaimana yang Ustaz kita tadi sebut bacakan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-33, begitu juga kullu fi falaki yasbahun itu ada dalam surah Yasin. Jadi apakah maksud falak di situ? Jadi bila kita sebut tentang perkataan dalam Al-Quran dalam bahasa Arab, kita mesti merujuk kepada lisanul Arab, iaitu daripada apa yang Ibn Manzur terjemahkan bahawa falak ini adalah orbit, iaitu tempat beredarnya benda-benda langit. Namun demikian Ustaz, ada satu lagi yang saya ingin membawakan, iaitu Ibn Ashur. Dia kata bahawa orang Arab merujuk kepada falak itu adalah sesuatu yang berputar. Kemudian perkataan falak itu berasal daripada falikul bahr, iaitu ombak laut yang menggulung-gulung. Jadi ada satu lagi yang kita perlu fahami bahawa perkataan falak itu dari jamaknya disebut al-aflak. Okay. Ada satu lagi definisi berkaitan dengan falak itu, iaitu apa yang Al-Biruni sebutkan. Al-Biruni sedikit berbeza berbanding dengan Ibn Ashur dan juga Ibn Manzur. Al-Biruni mengatakan bahawa falak itu adalah objek di langit, objek samawi yang berbentuk bola dan yang beredar di langit lah. Jadi bila kita lihat pula ada satu tafsiran daripada Al-Jami' Lil Ahkam Al-Quran mengatakan bahawa falak itu merujuk kepada satu perkataan yang berbentuk berpintal, bulatan yang berpintal. Jadi daripada definisi yang saya sebutkan tadi objek bulat, tempat beredar, ini menunjukkan bahawa falak ini adalah satu ilmu menurut Al-Quran, adalah satu berkaitan tentang objek-objek samawi yang beredar pada orbitnya. Itu yang kita boleh dapat simpulkan serba sedikit tentang apakah yang bermaksud kullu fi falaki yasbahun dan bagaimana mengapa ilmu falak ataupun ilmu astronomi itu diambil dari perkataan falak. Cuma ni kita dalam bahasa Melayu kita pinjam daripada perkataan bahasa Arab dan juga daripada Al-Quran itu sendiri. Kita hanya pinjam bahawa falak dalam bahasa Melayu juga merujuk kepada ilmu astronomi. Tapi dari segi kita kata istilah astronomi itu dia berasal daripada perkataan Greek astronomi. Nomi itu ilmu. Astronomi itu adalah satu ilmu yang berkaitan dengan peredaran objek-objek langit. Jadi kalau dalam bahasa ilmu falak ni kita katakan bahawa ilmu falak itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pergerakan objek-objek samawi di langit. Okay. Baik. Terima kasih doktor. Maknanya satu penerangan. So kalau lah maknanya kita kata ilmu falak ni merupakan satu ilmu yang perlu orang Islam kita faham dan tahu walaupun sedikit doktor. Sebab falak itu sendiri dia ada kaitan dengan masa, dia ada kaitan dengan peredaran, pergerakan objek-objek langit itu mempengaruhi masa. Begitu doktor. Yeah. Saya harap saya tak salah lah ni. Mungkin sedikit saya tambah bila Ustaz sebut apakah berkaitan falak dengan masa. Dan juga sebab topik kita bincang tentang apa ilmu falak dalam Al-Quran Jika Ustaz perhatikan beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan objek-objek samawi dan juga masa. Wasyamsi waduhaha. Lagi wal qamar. Wassama izatil buruj. Lagi ada beberapa wadduha, masa, demi masa. Demi masa. Kerana
objek-objek samawi ni tadi, iaitu matahari, bumi, bulan, bintang, semuanya memberikan nilai waktu kepada kita, memberikan satu nilai masa kepada kita, kerana apa yang kita nak tentukan, masa kita ditentukan dengan pergerakan objek-objek samawi ini, sama ada matahari, bumi ataupun bintang. Baik, Masya Allah. Penerangan yang tentang ilmu falak sebagai pembuka bicara kita pada pagi ini, pada hari ini, yang mungkin akan membawa kepada soalan-soalan lain yang mungkin lebih mencabar minda saya sendiri, Doktor. InsyaAllah. Sebab ilmu baru ni bagi saya, tak biasa dengan ilmu falak ni. Sebab pendedahan saya rasa amat kurang dalam masyarakat kita, kan? Baik, Doktor. Kita teruskan sesi kita. So, dah teruskan soalan kita. Saya nak masuk soalan kedua dah ni. Cumanya format kali ni saya nak minta Ustaz Fakhri bacakan dahulu daripada surah Yusuf ayat keempat, dan kemudian daripada situ saya akan tanya Doktor beberapa soalan berkaitan dengan ayat. Silakan Ustaz Fakhri. Surah Yusuf ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, "Wahai bapaku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang, matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku." Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Fakhri atas bacaan tadi dan atas bacaan terjemahan daripada surah Yusuf ayat keempat. Doktor, berdasarkan kepada ayat daripada surah Yusuf ayat keempat ini, saya biasa dengar, dan kita semua pun biasa dengar, bila berbicara tentang falak, baca topik berkaitan dengan falak, artikel falak, istilah sains tu, Doktor. Istilah yang ialah, kita kata istilah lah, maknanya istilah kan. Jadi istilah dengan istilah Andromedanya, dengan istilah apa lagi tu, nebulanya, dengan istilah Bima Saktinya. Kalaulah Doktor, berdasarkan kepada surah Yusuf ni tadi, bila Nabi Yusuf, atau pada surah ini, bila Yusuf berkata ada 11 planet sujud kepada aku. Jadi kalau boleh Doktor terangkan sedikit apa itu Asy-Syams, kemudian Al-Qamar, An-Najm, Buruj. Kalau dalam ayat tadi 11 kaukaba, kan 11 bintang. Jadi saya serah kepada Doktor untuk cuba huraikan sedikit permasalahan yang saya alami ni untuk beri kefahaman kepada kami, insya-Allah. Silakan Doktor. Okay. Terima kasih Ustaz Moderator. Okey, bila kita sebut berkaitan tentang istilah-istilah Asy-Syams, Al-Buruj, Al-Kaukab, Al-Kawakib, An-Nujum, Al-Hilal, dalam Al-Quran tak sebut Al-Hilal tapi Ahillah. Lagi kita sebut Al-Khunnas, Asy-Syi'ra. Ini beberapa objek samawi yang secara direct disebut dalam Al-Quran, dan kita banyak manfaatnya bila kita dapat perhalusi setiap perkataan kalimah-kalimah yang ini dalam Al-Quran, sama ada kita dapat menghayati kalimah itu, bahasa Arab dalam Al-Quran itu. Dalam masa yang sama, bila kita belajar ilmu falak, kita akan lebih memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan objek-objek samawi ini spesifik dengan sifat dia. Itu yang saya sebagai orang yang mendalami dalam ilmu falak ini. Jadi kita pergi satu persatu, ya. Okey, macam Ustaz tahu, Ustaz Moderator tahu bahawa kita setiap bulan unit falak akan pergi, kata nak pergi mana, nak mencerap hilal. Okey. Tetapi dalam Al-Quran, perkataan hilal itu tiada dalam Al-Quran dalam bentuk kita kata mufrad. Dalam Al-Quran sebut
Yas'alunaka ahillah. Kenapa dalam bentuk jamak? Ini kerana setiap bulan kita mencerap hilal kan? Hilal itu ada setiap bulan. Setiap bulan. Untuk itu bertepatan dengan sifat hilal itu sendiri. Okay. Bila kita sebut asyams kan, asyamsi wa duhaha lagi, asyams ini merujuk kepada matahari. Tetapi Allah terangkan asyams ini dalam bentuk sifatnya, iaitu wasyamsu diya kan. Diya itu bersinar. Okey. Ataupun siraja. Dalam bentuk siraj. Bagaikan pelita, kerana sifat matahari ini adalah mengeluarkan cahayanya secara semula jadi. Okey. Tidak seperti bulan. Wal qamar munira kan. Cahaya, sifat cahaya yang ada pada bulan itu hanyalah pantulan, munir sahaja. Bercahaya. Cahaya sifatnya lain daripada bersinar tadi. Cahaya juga, tapi cahaya pembalikan daripada sinaran matahari. Sifat pada al-qamar. Tetapi ada yang lebih menarik. Itu biasalah asyamsu wal qamar ini kita biasa lihatlah dan biasa sebut. Tapi bila kita mendalami ilmu falak lagi dan mendalami kalimah-kalimah yang berkaitan dengan jasad-jasad samawi, iaitu seperti al-buruj. Okay. Al-buruj. Mengapa al-buruj? Apa beza al-buruj ini dengan an-najmu? Apa beza an-najmu dengan an-nujum? Jadi kalau kita teliti satu persatu ya Ustaz, dalam Al-Quran sangat tersusun. Allah sebutkan jasad-jasad samawi dengan sifatnya. Okay. Al-buruj ini was-sama izatil buruj. Buruj ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab, bahawa dia seperti, maknanya adalah istana. Kenapa kita kata buruj itu istana? Istana. Buruj itu istana, betul? Ya, maksud dalam bahasa lah, dari segi bahasa. Tapi apa kaitannya dengan bintang? Kerana constellation ataupun gugusan bintang itu membentuk bentuk-bentuk pattern-pattern yang ada pada buruj-buruj itu, seperti dia terperangkap, terkepung seperti dalam istana. Itu buruj. Buruj adalah gugusan bintang. Tapi apakah bezanya an-nujum dengan an-najmu? Bila kita teliti dalam satu surah Ar-Rahman, wan najmu wasyajaru yasjudan. Di sini adakah kita nak terjemah ataupun kita nak tafsirkan an-najmu di sini bintang ataupun apa? Kita lihat balik kepada makna an-najmu. Kita kena lihat balik makna an-najmu. Makna an-najmu ini bintang. Kenapa bintang dinamakan an-najmu? Kerana dia ada kaitan dengan wan najmu wasyajaru yasjudan tadi. An-najmu ini maksud dia satu, dalam bahasa Arab, kalau kita lihat daripada lisanul Arab, Ibn Manzur kata satu benda yang terbit, timbul. Jadi dan pokok-pokok ataupun tumbuhan yang melata itu kita panggil an-najm. An-najmu ini berbeza dengan syajarah. Betul. Pokok adalah pokok. Tetapi an-najmu itu adalah satu sejenis tumbuhan, tetapi berbeza dengan pokok itu tadi. Jadi dia ada kaitan. An-najmu itu dan sifat bintang itu sendiri adalah timbul kan? Cahayanya timbul yang kita nampak. Allah kata apa? Bintang itu untuk kami jadikan untuk dihiasi langit malam kita kan. Timbulnya bintang-bintang itu menghiasi langit malam kita. Jadi di situlah makna an-najmu tadi, an-nujum. Dan bila kita kaitkan dengan surah Ar-Rahman tadi, wan najmu wasyajaru yasjudan, itu lebih tepat dalam ayat ini adalah an-najmu di situ bermaksud tumbuhan tadi, bukannya bintang. Jadi bila kita melihat ya, meskipun kita kata an-najmu itu ghalibnya dalam Al-Quran adalah
bermaksud objek samawi, tetapi kita kena lihat dari konteks ayat juga. Itu saya. Okey, ada satu lagi contoh ya. Bila kita sebut tentang objek samawi dalam Al-Quran ini. Ada satu lagi iaitu kita tak sebutkan kita tak sebut Qamaru Ramadan. Tetapi dalam Al-Quran Syahrul Ramadan allazi kan. Okey. Kerana apa? Kerana asyahru meskipun maksudnya dari segi bahasa Melayu kita bulan. Tetapi bagi merujuk kepada bulan, nama bulan-bulan, kita dalam Al-Quran disebut asyahru. Tetapi apabila merujuk kepada bulan itu sendiri, bulan yang sebagai objek di langit, Allah sebut Al-Qamar. Itu bezanya di situ. Jadi menariknya bila kita mendalami ilmu falak dan juga Al-Quran, kita akan melihat bahawa kalimah-kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk kita faham berkaitan dengan ilmu falak ini sangat cantik dan sangat spesifik, yang mana bila kita belajar ilmu falak, inilah sifat-sifat yang ada pada objek-objek samawi tersebut. Begitu juga yang saya nak kata ahillah tadi, ahillah, qamar dan juga syahru ini digunakan dalam konteks yang tepat. Dan bagi kita bulan lah, sama je. Bulan di angkasa ataupun bulan pada sistem kalender, anak bulan, semuanya bulan. Tetapi dari konteks Al-Quran sangat spesifik merujuk peranan dan fungsi objek samawi tersebut. Maknanya doktor, kita kata Al-Quran ni yang Allah turunkan ini merupakan satu maknanya yang penuh dengan istilah. Dan istilah iaitu merujuk kepada setiap sifat yang macam doktor sebutkan tadi. Maknanya sebab itulah kita perlu dekatkan kembali masyarakat kita dengan ilmu falak. Kerana di sana terlalu banyak kelebihan bila disampaikan. Sebab ialah orang Melayu kita ni mungkin bulan-bulan lah. Bulan yang kat atas tu pun bulan. Anak bulan pun bulan. Kemudian bulan Januari pun bulan. Bulan Ramadan pun bulan. Dia jadi macam malam Lailatul Qadar. Malam-malam dah. Lailah dah malam. Jadi malam qadar, macam itulah. Jadi istilah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran itu sangat tepat dan sangat spesifik mengikut sifat yang ada pada objek yang Allah nak terangkan di dalam Al-Quran supaya kita faham. Macam tu doktor. Saya harap saya tak salah lah. Takut juga sebab bukan ilmu kita. Jadi kebetulan doktor ada ni, terus tanya doktor lah. Minta kepastian. Kan? Jadi doktor, tadi cuma saya nak tambah daripada ayat surah Yusuf tadi. 11 planet ke 8 sekarang ni? Saya terlupa tentang nak hurai tentang Al-Kaukab. Saya terlupa satu, Al-Kaukab. Bila bincang tentang Al-Kaukab ni dalam tafsir, kita tahu dalam tafsir klasik ke moden ke, tidak dibezakan Al-Kaukab ni sama ada dia bintang kah atau planet kah. Kerana dalam tafsir, kita rujuk mana-mana tafsir pun, sama ada dalam tafsir Razi sendiri, Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib sendiri, tak ada dibezakan antara planet atau juga bintang. Kerana bagi mufassir, bintang dan planet itu sama dari sini. Jadi kita takkan dapatlah mana mufassir yang mengatakan bahawa kaukab itu adalah bintang maupun planet. Jadi cuma dalam konteks, kalau kita lihatlah dalam mungkin yang tafsir contemporary sedikit seperti tafsir Al-Marawi dan juga tafsir Al-Azhar daripada Profesor Dr. Hamka, itu ada sedikit yang membezakan Al-Kaukab dan juga bintang. Kaukab tu adalah sebuah planet dan bintang. Jadi kalau kita rujuk kepada surah Yusuf ini, 11 buah bintang itu
ada satu hadis mungkin saya boleh bacakan yang ada dalam tafsir sebut bahawa dalam surah Yusuf Jabir telah meriwayatkan kisah pertanyaan pendeta Yahudi terhadap Nabi SAW tentang nama bintang-bintang merujuk kepada ayat dalam surah Yusuf ini. Lalu Nabi SAW menjelaskan nama bintang-bintang tersebut merangkumi Khartan, Tariq, Ziyal, Zulkanafat, Qabis, Wasab, Amudan, Failak, Musabbih, Daruh, Zulfaraq, Adhiya dan Nur. Okey. Jadi berapa tu doktor? 11 ke? 11. 11. 11 ini nama-nama. Dan mungkin nama daripada pertanyaan pendeta kepada Yahudi ini mungkin kita boleh menafsirkan bahawa ini adalah tidak dibezakan di situ yang manakah adakah bintang maupun planet. Cuma daripada ilmu astronomi moden pada hari inilah yang kita dapat mengklasifikasikan yang manakah bintang, yang manakah planet. Tapi seperti mana yang saya sebut tadi, kaukab ini dalam segi istilah fizik ataupun falak yang sekarang digunakan memang merujuk kepada planet. Namun dalam tafsiran tidak dibezakan sama ada kaukab ini adalah planet maupun bintang. Baik. Alhamdulillah. Jadi tak payah pening lah 11 ke 8 ke. Jadi hafal dulu nama tadi, nama bulan yang doktor sebut tadi, nama bintang. Mungkin sedikit saya boleh tambah. Boleh. Tambah sedikit. Bila kita kata dari segi ilmu falak moden ataupun astronomi moden ini, kita klasifikasikan kita ada 8 buah planet yang mengelilingi matahari. Itu yang kita ketahui. Dan kita ada lagi satu jenis yang kita panggil planet kerdil putih. Itu planet kerdil putih. Itu lagi baru tu untuk saya. Tetapi ada satu lagi sistem yang kita kata dengan penerokaan yang ada, ilmu yang ada pada masa sekarang dengan teleskop yang lebih canggih. Kita ada jumpa sistem yang namanya exoplanet. Exoplanet ini adalah planet-planet di luar daripada sistem suria kita. Kat mana pula tu doktor? Itulah kata bahawa astronomi ini sangat luas. Ilmu falak ni, langit ni adalah, bagi saya selalu sebut bahawa langit ini adalah satu kitab yang terbentang untuk kita membaca dan memahaminya. Allah. Jadi itu nak kata bukan 11, kita jangan limit kepada 11 tadi. Okey, 8 ke 11 kerana kita ada sistem yang lain, planet yang lain dinama exoplanet yang mengelilingi bintang utama dia. Dan mungkin juga kita boleh kata tidak mustahil juga dengan teknologi akan datang jumpa pula yang lain pula, sistem lain pula. Boleh berlaku doktor boleh. Dan sekarang ni pun kita dah jumpa exoplanet itu pun banyak. Allahuakbar. Luas tuan-tuan, puan-puan dan rahmat Allah sekalian. Luas. Tak tahulah, kita tengok atas tu pun luas dah tu, tak tahu mana hujung dia. Jadi begitulah. Berat dah ni saya rasa, tapi kita berhenti rehat dulu untuk kita ikuti sedikit iklan yang akan kita bawakan. Cumanya tuan-tuan, jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube. Manakala untuk di FB, tuan-tuan maupun dari mata Allah sekalian, boleh like, boleh share, boleh follow dan juga tekan butang loceng. Panggil share guys, kerana share itu gratis. Di tuan-tuan, kita berhenti rehat dulu dan kita akan bersambung semula selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan dan rahmat Allah sekalian, bersama sekali lagi kita di dalam bicara ilmuwan falak. Yang mengupas tajuk berkaitan ilmu falak dalam Al-Quran. Dan sekali lagi bersama dengan saya adalah Dr. Rayhanah binti Abdul Wahab. Beliau merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jadi doktor, seterusnya kita nak bincang lebih dalam lagi. Bila orang sebut selalu, ada orang kaitkan ilmu falak ni dengan benda-benda yang tak senonoh lah kita kata, ataupun benda-benda yang tidak patuh syarak. Itu ke ilmunya?
Sebab saya ada terbaca satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujum, iqtabasa syu'batan min sihir, ma zad zad wa ma zad zad." Jadi Ibnu Abbas dalam hadis ni berkata bahawa barang siapa mempelajari sebahagian dari ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula dosanya. 2 kali Nabi ulang ayat ni. Wa ma zad zad zad. Kemudian semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula dosanya. Doktor, adakah ilmu ini yang hadis ini sebutkan ada kaitan dengan ilmu yang doktor sebutkan tadi? Silakan doktor. Terima kasih Ustaz Moderator yang dihormati. Bila kita bincang tentang ilmu, adakah ilmu falak ini sebahagian daripada ilmu bintang? Sebab tadi kita dah bincang kan tentang istilah bintang-bintang dalam Al-Quran dan objek-objek samawi tadi. Okey, saya hendak kupas bahawa sebab itu tadi kita bincang di awal perbincangan kita, diskusi kita tadi tentang definisi ilmu falak. Bila kita go back balik, ilmu falak itu adalah ilmu yang berkaitan pergerakan jasad-jasad samawi kan. Betul. Tetapi kalau kita ada satu lagi istilah iaitu namanya ilmu astrologi. Bila kita sebut ilmu astrologi ini kalau ikut definisi daripada George Saliba, seorang yang mengkaji tentang Islamic astronomy pada zaman Middle Ages ataupun zaman kegemilangan ilmu falak itu, zaman kegemilangan sains Islam itu. Okey, ilmu astrologi ini dipisahkan daripada ilmu astronomi setelah kedatangan Islam. Kerana apa? Kenapa Nabi larang? Ustaz sebut tadi hadis tadi, Nabi larang ilmu-ilmu berkaitan dengan ilmu tanjim. Kita panggil ilmu tanjim ini ilmu tilik nasib, yang sebagai contoh apa itu ilmu tanjim ataupun ilmu astrologi ni, kita percaya bahawa bintang itu ada kuasa. Contohnya kita kata zodiak 12 itu, horoskop itu ada kait dengan peribadi seseorang, ada kaitan dengan nasib seseorang kan. Kita kata okey, kalau dia lahir pada bintang sekian-sekian, nasibnya begini. Itu ilmu tanjim ataupun itu ilmu astronomi yang ada kaitan dengan tilik nasib Kerana apa? Macam Ustaz sebut, saya kata Ustaz sebut tadi, zad, mazad itu adalah tokok tambah. Bila kita kait dengan belajar tentang ilmu astronomi, kita hanya melihat apakah pergerakan jasad-jasad samawi itu, sama ada matahari, bulan atau bintang, untuk tujuan penentuan tahun, perkiraan tahun kita, untuk tujuan masa kita, untuk manfaat sistem pengurusan kita. Tanpa sistem kalender, mampukah kita dapat mengurus masa kita sekarang? Kan? Betul kan? Sama ada kalender berdasarkan kitaran matahari, kalender Masihi yang kita gunakan, maupun kalender Hijri yang kita gunakan untuk penentuan ibadah kita sebagai umat Islam. Jadi inilah pemisahan. Dia kata dalam buku George Saliba, buku dia History of Arabs itu, dia memang ada satu topik tentang astronomy and astrology. Di situ dia membahagikan dan membincangkan mengapa ilmu astrologi ini tidak berkembang, tetapi ilmu astronomi itu berkembang. Kerana daripada ilmu astronomi lahirlah tokoh-tokoh matematik ilmuwan Islam. Melalui tadilah kita kena menghitung tetapi ilmu astrologi itu tiada, hanya satu ramalan sahaja terhadap sesuatu perkara berdasarkan bintang, matahari atau bulan. Jadi dia bukan dialah yang ada dalam hadis Nabi ni. Oh, maknanya horoskop tu pun dia ada kaitan dengan bulan. Cumanya dia lebih kepada tilik, ramalan.
yang tak ada asasnya pun. Tak ada asas pengukuran dan sainsnya. Baik. Ada asas daripada sudut pengukuran dan sainsnya. Tapi ramalan nasib. Orang yang beramal tu pun tak dapat ramal nasib dia. Kan tuan-tuan. Jadi macam tu lah. Dia ilmu yang berbeza. Bukan itu ilmunya. Dan ilmu falak adalah ilmu falak. Pisahkan astrologi dan juga astronomi. Macam Astro Boy pun ada tu. Cerita kartun tu. Ya, saya tahu. Saya tahu. Anak doktor suka tengok tu kot. Anak saya suka betul Astro Boy tu. Baik. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita teruskan perbincangan kita untuk soalan seterusnya. Berkaitan sepotong ayat daripada Al-Quran. Surah Al-Mulk ayat kelima. Saya minta Ustaz Fakhri untuk bacakan kepada kita dan kita yang mendengar boleh sama-sama hayati dan tekuni bacaan dan juga terjemahan yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Fakhri bin Muhammad Zamri. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat kepada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz Fakhri atas bacaan yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Jadi doktor, daripada ayat ini ada dua kalimah yang mungkin saya nak highlight, yang nak minta doktor terangkan sikit kepada kami. Yang pertama tadi wazayyannaha, yang macam mana perhiasan, dan juga yang kedua rujuman li syayatin, yang menjadi rejaman untuk syaitan. Tolong huraikan kekusutan kami doktor. Silakan. Terima kasih Ustaz Moderator. Pertamalah saya nak tanya Ustaz pernah tak tengok bintang melalui teleskop lah? Pernah lah. Okay. Ikut program falak tu dia orang pasang Jom Teropong Angkasa nama program. Jadi kalau Ustaz pernah tengok lah, Ustaz dapat rasa tak yang bintang tu cantik? Sudah tentu. Memang cantik. Kan? Okay. Saya nak kaitkan soalan saya tadi pada Ustaz adalah untuk saya jawab tentang wazayyanna tu. Kenapa Allah kata bahawa bintang-bintang di langit itu sebagai perhiasan di langit malam. Ini kerana apa? Macam kita duduk di Shah Alam ni, kita tak nampak bahawa bintang-bintang yang bertaburan itu cantik menghiasi langit malam. Tetapi bila kita pergi jauh, katakanlah kita balik kampung, contohnya kampung Ustaz di mana? Di Kelantan ke? Kalau asal Selangor, duduk tak di Sabak Bernam ke, Sekincan ke, yang jauh daripada bandar, yang penuh lampu-lampu, kita pergi tempat yang gelap, kita akan nampak bahawa bintang-bintang ini banyak bertaburan di langit malam. Ketika itu baru kita dapat hayati bahawa kenapa hikmah Allah mengatakan bahawa bintang itu sebagai perhiasan langit malam. Satu lagi saya nak tanya Ustaz pernah tengok Milky Way ataupun Bima Sakti? Yang itu mungkin tak pernah lagi. Bima Sakti ataupun galaksi kita ini, kita boleh lihat kalau dalam bulan, kalau macam saya 2 tahun ni, dari 2018 hingga 2019 tu saya mencerap di awal pagi kerana menyiapkan kajian tu lah, Fajar untuk Malaysia tu. Baik. Jadi bila kita pergi pada bulan, kita kata bulan 1, 2, 3, 4 itu pada pukul 4, pukul 5 pagi, pukul 3 pagi kita akan dapat lihat unjuran
Bima Sakti itu di kaki di langit ya. Jadi ketika itu kita akan nampak betapa gugusan bintang-bintang di langit itu menghiasi menghiasi langit kita. Jadi ada satu lagi kalau kita lihat pada bulan, pada bulan 6, 7, 8 bulan 7 lah, ketika fajar, sebelum fajar nak terbit tu, kita dapat lihat ada satu orang Melayu panggil bintang Jula-Juli 7. Okay. Tapi dalam bahasa astronominya biasa falaknya orang panggil bintang Plate atau Pleiades. Bintang 7 beradik. Bintang 7 beradik. Bintang-bintang ini kita dapat lihat cantik, berwarna biru kita boleh nampak dengan mata kasar kita. Kalau sekiranya tiada pencemaran cahaya, sumber-sumber cahaya tadi kita boleh nampak dengan mata kasar kita betapa bintang 7 beradik ini berkumpul berwarna biru yang membeli mata kita. Dia seolah-olah membeli mata kita. Kita terpukau untuk melihat bahawa inilah bintang, kumpulan bintang yang ada. Boleh ada pula bintang tu ada 7 duduk sekali sangat cantik. Minta maaf Doktor, bulan berapa tadi? Kalau pagi lah. Kalau sebelum fajar terbit tu pada bulan 7, 6, 7, 8. Bulan lain? Bulan lain mungkin ada pada waktu malam tengah malam kan. Di kaki langit lah. Kita akan nampak sebelum matahari fajar terbit tu kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Okey. Itu saya nak terjemahkan mengapa Allah kata menghiasi langit malam. Kita tidak dapat menghayati mengapa Allah kata menghiasi langit malam tu sebab terlalu banyak, sebab kita tak lihat bintang-bintang bertaburan di langit tu kerana banyaknya pencemaran cahaya di bandar ni lah, sumber cahaya. Okey. Satu lagi Ustaz, soalan Ustaz tadi tentang ruju mali syayatin. Sebelum masuk ruju mali syayatin itu kita kena ketahui bahawa antara hikmah, fungsi ataupun peranan bintang itu kepada kehidupan kita, antaranya selain menghiasi langit malam itu, Allah sebut bahawa bintang ini tujuannya adalah sebagai panduan untuk kita mendapat arah. Arah. Macam mana kita kata bahawa bintang itu dapat memberi arah kepada kita kerana kalau kita tahu sistem GPS, Global Positioning System kita yang ada, kita punya koordinat ini semuanya adalah berdasarkan cerapan daripada kedudukan bintang-bintang di langit. Kerana apa? Kerana bintang ini terbit dan terbenam sesaat terbit dia tidak pernah lambat, terbenamnya pun tidak pernah lambat walaupun sesaat. Bila kita tengok, kita kata matahari itu adalah bintang kan? Bintang itu tidak pernah terbit lewat seminit, lewat sesaat ataupun dia tak pernah terbenam lewat. Semuanya mengikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran lah. Okey, itu. Jadi bintang ini contohnya bintang, kalau kita tahu bintang Buruj Pari, kita tahu bahawa bintang Buruj Pari akan memberi arah selatan. Kalau kita tahu bahawa bintang Polaris, bintang Polaris ini memberi arah, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil bintang Qutbi, bintang kutub. Bintang Polaris ini memberi arah utara benar pada kita. So kita tahu itu utara, itu selatan. Katalah kita ada nanti dah GPS, kita tersesat, semua lumpuh. Tapi dengan mengetahui kedudukan bintang-bintang di langit, kita boleh tak sesat lah. Kalau dicampak di tengah malam dalam hutan, tak ada GPS, telekomunikasi tak ada, dengan mengetahui kedudukan bintang-bintang di langit, kita dapat tahu arah-arah kita. Okey. Kemudian tentang ruju mali syayatin. Jadi sebenarnya kita tak tahu ada bagaimana
rejaman syaitan itu, peranan bintang sebagai merejam syaitan itu kita tak tahu. Cuma dalam surah Al-Mulk ini dia kata syihabun mubin, dalam bentuk bahawa cahaya yang cemerlang. Syihabun mubin ni satu cahaya yang cemerlang, bahawa kerana apa, syaitan ini nak mencuri dengar di perkabaran di langit. Jadi Allah panahkan dalam bentuk rujuman lisyayatin. Cuma apa yang saya boleh nak kupas bahawa apakah bentuk bintang yang menjadi panahan kepada syaitan ini tidaklah dapat dipastikan secara sainsnya, dibuktikan secara sainsnya. Kerana apa, itu adalah benda yang berkaitan dengan metafizikal lah. Cuma apa yang kita ketahui bahawa bintang itu dari segi sifat dia, bahawa dia bercahaya. Kita ambil contoh sebagai matahari. Matahari ini dia boleh mengeluarkan satu burst, solar burst, melemparkan satu jisim yang kita panggil corona mass ejection. Dia boleh hamburkan dan terputus keluar sampai kepada kita, ke bumi. Itu dalam bentuk sains lah. Tetapi apakah ia sebagai rujuman lisyayatin, itu tidaklah dapat kita pastikan. Cuma sifat bintang yang kita kata seperti matahari, sebab matahari pun bintang, dia ada sifat yang boleh melepaskan satu ejection, melepaskan satu tenaga yang sangat kuat. Maknanya tenaga tu dalam bentuk cahaya lah. Cahaya yang dia ada pada matahari tu dan terputus tu. Boleh sampai kepada kita. Cuma kerana apa, Allah selamatkan kita kerana di bumi kita ini Allah sebut bahawa Allah telah jadikan satu atap yang melindungi, ataupun langit yang melindungi, atap yang melindungi kita. Kerana apa, kita sangatlah, orang kata apa, we are lucky lah, kerana Allah menjadikan atmosfera dan medan magnet bumi itu untuk menjaga kita lah daripada ancaman-ancaman tadi. Yang ada dalam gambar tu, gambar bumi, kemudian ada macam lingkaran magnet. Maknanya itu sebenarnya medan magnet yang menjaga kita daripada ancaman-ancaman. Benda-benda objek yang berlega, berenang-renang kat tepi-tepi bumi ni lah, Doktor. Banyak lagi tuan-tuan. Tak habis perbincangan kita ni nanti, Kang. Jadi kita nak sambung perbincangan kita, sambung perbincangan kita daripada surah Yasin ayat ke-38. Di dalam ayat ini, sebelum saya minta Ustaz Fakhri bacakan, di dalam ayat surah Yasin ayat ke-38 ini, bila Allah nyatakan matahari bergerak, dan memang secara zahir kita lihat matahari dan semua objek di langit bergerak mengelilingi bumi, mengelilingi kita. Tapi ahli falak kata bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Jadi macam kusut balik. Tadi macam nak okey dah, lepas tu dia jadi kita kena tanya yang pakar, fasalu ahla zikr. Jadi yang bersama dengan saya ni doktor yang pakar memang dalam bidangnya. Cumanya sebelum doktor jawab, saya minta Ustaz Fakhri tolong untuk perdengarkan kepada kita bacaan daripada surah Yasin ayat ke-38. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi amat mengetahui. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Jadi macam mana doktor? Cuba bantu kami untuk deraikan yang kita kata seolah-olah macam percanggahan sedikit lah. Kan, cumanya mana ni, siapa keliling siapa sekarang ni, doktor? Silakan. Terima kasih Ustaz. Ayat ni memang jadi polemik sebenarnya. Sebenarnya kalau kita dapat bincang dalam satu topik yang kita panggil polemik flat
Earth ataupun bumi sfera, memang inilah antara ayat-ayat yang kita perlu kupas tentang adakah bumi mengelilingi matahari ataupun matahari mengelilingi bumi. Okey, untuk awalnya yang saya boleh sebut bahawa setiap objek-objek samawi itu, sama ada bumi ataupun matahari, semuanya ada orbitnya tersendiri dan beredar pada tempat masing-masing. Okey. Kerana kita lihat yang kita kata matahari mengelilingi bumi ini adalah kerana kita nampak matahari itu terbit dan terbenam. Ya, betul. 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 Itu kita nampak hari-hari matahari terbit, matahari terbenam. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, kita buat cerapan hari ni, esok, lusa, selama setahun, kata kita akan lihat bahawa kenapa corak perjalanan terbit dan matahari itu tak sama tempat. Dia berubah. Betul. Itu saya perasan. Okey, bila ada perubahan itu, adakah benar matahari yang mengelilingi bumi ataupun bumi yang sebenarnya mengelilingi matahari? Okey. Sebab itulah kita kata bila sains itu ataupun ilmu falak ini, dia berdasarkan teori, cerapan dan juga hitungan. Baru kita boleh sahkan apakah. Jadi itulah gambar, saya nak cerita ni, itulah gambaran manusia ketika zaman dahulu. Kerana apa yang mereka perhatikan sahaja. Baik. Okey, apa yang mereka perhatikan sahaja. Tapi bila dia memerhatikan, membuat cerapan setiap hari, ada tadi yang saya sebut kat Ustaz tadi lah, berbeza tempat matahari tu Jadi di sini itu kita panggil bila kita kata teori yang dahulu manusia tersebut adalah teori geosentrik, iaitu matahari yang mengelilingi bumi. Bumi itu adalah pusat alam semesta. Tetapi teori itu telah telah dijawab. Okey, dan kerana kita semakin berkembang kan, manusia ilmunya semakin berkembang. Okey, jadi sebenarnya bermula daripada teori tentang pergerakan planet ini. Sebenarnya ayat ini sebenarnya menjadi cetusan kepada umat Islam untuk mengkaji tentang teori pergerakan planet. Jadi apabila perkembangan ilmu itu berlaku daripada Yunani ataupun Greek kepada Babylonian dan kemudiannya berkembang kepada tamadun-tamadun Islam, kita ahli seperti Al-Biruni, Ibn Shatir, Al-Tusi telah menjumpai tentang teori pergerakan planet ini terlebih dahulu sebelum ahli falak ataupun ahli astronomi Greek, iaitu Ptolemy. Okey, pemikiran ataupun teori Ptolemy tentang geosentrik itu tadi telah berlangsung terlalu lama. Dan dengan berlakunya ada perkembangan ilmu, barulah manusia mengetahui bahawa sebenarnya matahari adalah pusat. Sistem suria baru. Sistem suria. Kerana apa? Bila kita ilmu kita lebih lagi dengan pencerapan yang berlaku, kita akan ketahui bahawa sistem suria juga hanya salah pada lengan Bima Sakti galaksi kita. Kita ni hanyalah orang kata sebahagian kecil dalam galaksi Bima Sakti. Dan maknanya matahari juga berputar mengelilingi pusat galaksi. Yang kita ketahui bahawa di angkasa lepas itu ada lagi galaksi lain, Andromeda dan yang lain kan. Jadi terlalu luas alam semesta ini. Jadi yang untuk menjawab tadi bahawa kita tidak boleh melihat ayat itu sahaja. Kita kena lihat bahawa ayat-ayat lain dalam Al-Quran tentang pertukaran siang dan malam. Kalau tak adanya musim, kalau kita kata matahari mengelilingi bumi, bagaimana berlaku musim yang berbeza pada hemisfera utara dan hemisfera selatan bumi. Kerana apa? Kerana bumi condong 23.5 darjah kan? Dan dalam masa yang sama, dan macam mana berlakunya siang dan malam. Jadi kita kena perhati ayat-ayat lain selain daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Kita kena lihat
macam saya cakap tadi, langit ini adalah satu kitab yang terbentang luas untuk kita memahami dan membacanya. Dan daripada kita memahami sunnatullah, daripada yang Allah susun pada alam semesta ini melalui ilmu falak, maka kita akan lebih memahami ayat-ayat Al-Quran itu tadi. Menarik, Doktor. Satu kitab yang terbentang yang kita perlu teroka. Jadi doktor sendiri dah habis teroka ke belum? Kitab tu belum. Masih banyak. Kalaulah sistem suria tu pun baru lengan, maknanya banyak lagi lah tu. Baik doktor. Bandingkan dengan doktor dengan saya ni jauh lah. Saya ni tak tahu apa pun pasal falak ni. Baru hari ni lah tahu. Baik. Doktor banyak sebut tadi pasal matahari. Soalan seterusnya berkaitan dengan matahari. Penting sangat matahari. Boleh ke kita satu suasana nanti hari tanpa matahari? Boleh tak? Nanti kita tanya doktor, mungkin doktor boleh kupas sikit. Sebab bila kita sebut matahari tu, dan doktor pun dah banyak kali sebut, dan dalam Al-Quran, untuk pengetahuan tuan-tuan sidang pendengar semua, ada 33 ayat di dalam Al-Quran yang menyentuh ataupun yang menyentuh berkaitan dengan matahari. Jadi saya minta sebelum doktor jawab, berkaitan dengan fungsi matahari menurut ilmu falak, dan saya nak minta Ustaz Fakhri bacakan daripada surah Yunus ayat ke-5. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, yakni terang benderang, dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu berpindah-pindah pada tempat-tempat peredaran masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Tidaklah Allah menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan kegunaannya yang sebenar. Allah menjelaskan ayatnya, yakni tanda-tanda kebesarannya, satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu kejadiannya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fakhri di atas bacaan tadi. Dan kita serah kepada doktor untuk huraikan kepada kita sedikit 33 ayat di dalam Al-Quran yang menyentuh tentang matahari. Macam saya sebut tadi, boleh ke hidup tanpa matahari? Kan? Saya rasa daripada awal perbincangan kita tadi pun, mungkin dah hampir 33 kali dah doktor sebut tentang perkataan matahari itu sendiri. Silakan doktor. Okay, terima kasih Ustaz. Bila kita sebut tentang, saya mungkin kena tukar sikit. Saya suka sebut apakah peranan matahari, bukan fungsi kepada kehidupan kita. Sama ada dalam, kita kata dalam ilmu falak ataupun kehidupan kita sehari-hari. Macam kita sebut mengapa Allah jadikan matahari dan bulan untuk kita adalah lita'lamu adadas sinina wal hisab. Untuk mengetahui tahun, perkiraan tahun, dan kita boleh hitung tahun kita. Itu secara jelas yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Tapi ada banyak lagi peranan matahari itu dalam kehidupan kita. Saya bagi contohlah dalam praktis dalam ilmu falak itu sendiri. Matahari ini kita jadikan sebagai reference object kita sebelum kita dapat menghalakan teleskop itu untuk mencari anak bulan ataupun hilal. Cari matahari dulu. Cari matahari dulu. Itu adalah
sebagai ahli falak praktisnya di Malaysia ini, kalau sebab matahari itu dijadikan reference object sebelum kita nak hala teleskop kita untuk mencari anak bulan ataupun hilal tadi, kita halakan kepada matahari. Itu salah satu yang praktis, saya kata. Selain seperti mana yang kita tahu bahawa perjalanan matahari itu, bumi mengelilingi matahari itu, kita dapat selama 1 tahun, sama ada 365 hari ataupun 366 hari. Kan? Betul. Untuk perkiraan kita tahu. Bayangkan jika kita tak ada sistem kalender ataupun perhitungan masa kita ini, mampukah kita mentadbir urus masa kita ataupun perjalanan kehidupan kita? Tak ada, kalau tak ada sistem kalender. Bagaimana dengan perjalanan waktu solat kita? Kerana waktu solat ini dalam hadis sebut bahawa waktu solat ini memang ditentukan berdasarkan pergerakan matahari. Sebagaimana bermulanya fajar itu untuk waktu solat subuh. Fajar itu ada bukannya apa? Kita kata daripada kedudukan matahari di bawah ufuk manakah yang kita jadikan kayu ukur untuk menentukan fajar. Itu satu. Kemudian waktu zuhur. Gelincir matahari itu. Zawal. Gelincir matahari itu 1 minit 4 saat tu kerana berdasarkan pergerakan matahari. Waktu asar yang katakan asar ini sebagai matahari sudah menguning kan. Asar kedudukan 2 kali panjang bayang itu pun daripada pergerakan matahari. Waktu maghrib ketika matahari terbenam menunjukkan kita nak buka puasa kan. Buka puasa tak lama lagi beberapa hari bagi tak sampai sebulan lagi. InsyaAllah kita bertemu Ramadan. Kita pasti akan menggunakan matahari nak terbenam masuknya waktu maghrib. Okay, kemudian waktu isyak ketika matahari pada kedudukan 18 darjah di bawah ufuk adalah waktu hilangnya syafaq ahmar kita ni, kita untuk tentukan waktu salat. Jadi kehidupan kita, sama ada kita ni seorang muslim ataupun sebagai bukan muslim sekalipun, matahari ini sangat memberikan peranan yang merupakan, matahari itu merupakan peranan yang sangat besar dalam hidup kita untuk penentuan kehidupan kita. Okay. Tambah lagi kalau kita kalau kita sebut dalam luas tu, untuk pokok kan, nak hidup mesti cahaya matahari. Okey, satu lagi kita kata peranan matahari dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak tahu tempoh siang dan malam? Bilakah waktu rehat dan waktu kita bekerja? Adanya siang dan malam. Jadi ini semua adalah perjalanan yang Allah dah tentukan kepada kita, dan itulah peranan matahari itu kepada kita. Peranan matahari kepada kita sangat besar, tuan-tuan. Daripada penentuan waktu solat yang doktor sebutkan tadi, dan belum kira baby-baby yang kuning tu, yang puan-puan jemur anak tu, pagi-pagi jemur anak nak pergi kena matahari tu, vitamin untuk anak juga. Itu juga peranan matahari yang sangat besar. Tidak heranlah mengapa Allah meng-highlightkan di dalam Al-Quran 33 kali di dalam ayat yang berbeza tentang peranan dan besarnya manfaat yang kita sebagai umat manusia dapat daripada matahari tadi. Subhanallah. Perbincangan kita terlalu luas, masih panjang lagi, tetapi memandangkan masa yang ada bersama dengan doktor hanya sekadar ini saja. Jadi saya menjemput kepada doktor sekali lagi untuk yang terakhir sebagai kesimpulan, dan mungkin kalau doktor kata nak bagi semangat pun pada orang awam macam saya ni untuk mendalami lebih sikit lagi berkaitan dengan ilmu falak, yang mana yang banyak manfaat ni, tapi banyak lagi yang kami tak tahu. Silakan doktor. Okay, satu ayat yang saya selalu jadikan motivasi untuk terus mengkaji berkaitan dengan ilmu falak alam semesta ini adalah ayat yang Allah sebut dalam, tak silap saya, dalam surah Qaf. Afalam yanzuruna ila sama fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah kamu lihat langit yang kami ciptakan
ya, yang kami ciptakan tanpa cacat cela dan juga kami hiasinya untuk kamu. Allah sebut, adakah kamu tidak lihat? Maksudnya, adakah kamu tidak lihat langit yang kami ciptakan tanpa cacat cela dan hiasinya untuk kamu? Saya rasa itu ayat ini kiranya sudah cukup untuk kita buat kesimpulan bahawa penerokaan terhadap ilmu astronomi ataupun falak ini adalah sangat penting, dan umat Islam seharusnya meletakkan diri menjadi salah seorang untuk mendalami ilmu falak. Terima kasih Doktor. Terima kasih selagi sebab sudi bersama dengan kami Jabatan Mufti Selangor pada hari ini di dalam bicara ilmuan falak, dan topik kita pada hari ini adalah ilmu falak dalam Al-Quran. Sekali lagi terima kasih Doktor. Harap ada kesempatan yang lain untuk kita berkongsi lagi, merungkai kekusutan kami berkaitan dengan falak ni, dan mungkin di masa akan datang kita boleh buka pula komen bawah-bawah tu, kita bacakan. Tanyalah apa nak tanya, tanyalah Ustazah. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar tu. Cumanya untuk yang terakhir, saya persilakan kepada Ustaz Muhammad Fakhri untuk memperdengarkan bacaan daripada surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Sama-sama kita hayati dan kita dalami maksudnya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan itu berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian yang masih sudi mengikuti sehingga akhir program kami ini. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk YouTube sila like, subscribe, dan juga untuk di FB jangan lupa like, share, follow, dan yang paling penting tekan butang lonceng tuan-tuan kalau untuk mendapatkan info-info dan video-video terkini live-live yang kami akan buat nanti di masa akan datang. Jadi salah dan silap daripada saya sendiri, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.